Hai, Assalamualaikum. Ada orang ke? Hai, hai. Hari ni saya Anita Osman. Kita ini untuk kelab tips ke ibu bapaan. Terima kasih pada yang join. Siapa yang join minta tolong share dan juga tag kawan-kawan, okey? Okey. Kalau siapa yang kenal Cik Ta, Cik Ta adalah founder untuk Anita Media. Ini adalah slot apa dia Cik Ta. Hai hai, Assalamualaikum, siapa yang join? Boleh tak komen? Komen nama dari mana? Kenal Cik Ta ke? Kenal Cik Ta ke? Cuba minta tolong tagkan kawan-kawan sekejap. Hari ni Cik Ta nak cakap pasal topik kita. Kenapa anak tak dengar cakap? Kenapa anak tak dengar cakap? Hai hai. Waalaikumsalam. Siapa ni? Alah tak boleh nampak lah siapa ni. Kejap ya. Tak nampak siapa ni. Cuba kita tahu nama sikit daripada mana. Oh, Nur Amira Liana. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab join. Kenal Kenal. Okey. Terima kasih. Terima kasih sebab join. Siapa yang baru masuk tu? Cuba kenalkan diri sikit. Hai, bagi love sikit. Minta tag kawan-kawan. Terima kasih sebab join. Okey, Cik Ta hari ni nak cakap pasal kenapa anak tak dengar cakap. So kita bagi tips sikit lah. So kita tahu, kita just nak share sahaja. Okey, minta tolong tag kawan-kawan dulu. Daripada mana? Waalaikumsalam. Siapa tu? Nurju. Waalaikumsalam Ju. Siapa lagi? Minta tolong sharekan. Tadi saya cerita dah live dah sebenarnya dekat group, dekat page Anita Pedia Education Channel. Yang tu kita cerita pasal lain lah. Yang ni kat group kita spesifik bagi tahu pasal tips. Tips hari ni adalah kita nak explain kenapa anak tak dengar cakap. Kita nak sharekan. Okay. Boleh tak tag lagi orang lain masuk? Dah nak start dah ni. Sekejap ya. Apa masalah? Dekat sini tak boleh nak berapa nampak sangat pun ni. Siapa yang masuk ni? Sekejap ya. Okay. Alright. Yang masuk ni daripada mana? Daripada daerah mana? Sekarang ni COVID tengah banyak. Yang dekat Kedah, dekat Sabah ada banyak kan. Semalam masa 600 lebih. Hari ni doa-doanya moga-moganya tak banyak lah. Sebab dia makin lama makin banyak sebab tak pastilah kan. Ini ujian Allah pada kita lah. So kita reda lah. Tapi kita kena ambil langkah ekstra. Okay? Alright, ada orang lagi tak? Okay, kita nak share sikit. Okay, rasa boleh nak share. Okay, kita cakap tadi kita nak cerita pasal kenapa anak tak dengar cakap. Okay, panggil kawan-kawan. Okay, kita share slide dulu. Okay, ini dia tajuk kita hari ini. Topik kita hari ini, kenapa anak tak dengar cakap. Okay, sumber ni actually Cik Ta sharekan apa yang Cik Ta dapat daripada nota parenting Encik Taufik Razif. So Alhamdulillah memang dia punya tips ni bila kita baca tu kita boleh relate. Bila kita baca kita boleh relate. So benda yang baik kita just sharekan lah. Kita tak boleh simpan seorang-seorang. Sebabnya kita tak tahu ada ibu bapa mungkin yang nak pula yang ibu bapa yang baru ada anak, yang baru kahwin dapat anak Alhamdulillah, tapi tengah struggle macam mana anak ni macam, sebab bila kita ada anak, bila kita dah kahwin ada anak pula, dia tak ada keluar kat buku tau. Dia tak ada bagi macam user manual. User manual tu tak ada. So bila user manual ni tak ada, dia kita macam try and error. Tapi bila kita try and error ni kalau boleh kita tak naklah orang kata bagi benda yang salah. Tapi memanglah kalau ikutkan sebagai ibu bapa kita akan ada juga kita buat langkah yang salah, tapi sebolehnya kita sediakan diri kita. Maksudnya kita
lengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu keibubapaan. So sebab itulah asasnya daripada kenapa Cik Ita tubuhkan grup FB ni untuk kumpulkan, himpunkan semua tips-tips keibubapaan dekat dalam ni. So maksudnya ada macam-macam jenis tips dan semua ahli-ahli, member-member semua boleh post, share dekat dalam ni apa tips yang korang ada. Sebab apa? Sebab mungkin apa yang korang tahu, Cik Ita tak pernah tahu benda tu. Sebab benda ni bila terjadi baru biasanya kita Google, betul tak? Tapi kalau bila tak jadi kat kita, biasanya kita tak cari benda tu. Tapi bila kita ada satu grup yang kita boleh himpunkan ibu ayah yang hebat kat dalam ni, mesti ada banyak tips. Ada banyak tips. Mungkin ada yang di kalangan kita ni yang ada follow siapa tu mana-mana profesor ke yang memang ada buat kajian macam mana untuk jadi ibu apa yang lebih baik. Sebab kita kalau boleh bila masa baby, sebab baby ni bila dia lahir anak kita nak persiapkan dia dengan benda-benda yang bagus lah. Sebab kita yang mencorakkan dia. Sebab kalau kita corak dia salah lah. So harap-harapnya kita dapat bagi yang terbaik untuk anak kita. Okay? Alright. So kita akan start untuk yang tips hari ini. So kenapa anak tak dengar cakap? Kenapa? Agak-agaknya kenapa? Cuba share sikit. Agak-agaknya kenapa anak ni tak dengar cakap? So dia ada banyak-banyak sebab. Okay. So antaranya ni sebenarnya Cik Ita dah ada share kan benda ni sebenarnya sebelum ni. Dekat dalam ni Cik Ita memang ada share. Dekat dalam Cik Ita punya posting. Sebelum ni kalau ada yang perasan dan baca lah, sebabnya kita memang setiap hari Cik Ita ada. So boleh Cik Ita akan share apa yang Cik Ita bila Cik Ita dah baca, Cik Ita okay this one is good. So kita boleh share dekat semua orang sebab ini adalah macam umpama kita buat pahala sikit-sikit lah. Sebab bila kita share dan orang tu dapat manfaat, orang lain dapat manfaatnya, so insyaAllah dekat situ ada bahagian kat kita sikit. Okay? So ibu ayah ada tak masalah ni? Yang kenapa anak ni tak dengar cakap? So agak-agaknya kenapa kenapa agaknya? So mungkin kerana cara kita bagi arahan pada dan cara kita minta tolong tu tak kena dengan karakter anak. So tak dengar cakap ni ada macam-macam. Macam contoh bila kita minta tolong anak tak dengar, ataupun bila kita cakap jangan buat macam ni, so anak pun tak dengar juga. So ada macam-macam. So ada anak tu sebab setiap anak bila dilahirkan dia ada macam-macam karakter. Dia tak sama. Macam rasanya kalau macam Cik Ita memang kita ada seorang anak saja. InsyaAllah lah kalau ada rezeki yang lain, alhamdulillah, syukur. Okay, untuk ibu bapa yang parents yang memang ada anak ramai, cuba tengok setiap satu anak tu. Setiap seorang anak tu cuba tengok. Rasanya setiap seorang tu ada personality dan karakter yang berbeza. Dia tak sama. So maybe anak yang first, okay, bila kita cakap sekali dia dah okay, jalan, dia dah buat. Ada anak, okay, maybe anak nombor 2, dia ni sikit, dia susah sikit. Dia kena guna cara lain, kaedah lain. Tak boleh macam, tolong buat ni, ada buat, tak ada. Mungkin ada yang macam tu. Yang nombor 3 pula, mungkin dia punya personality lain. So itu Cik Ita kata, setiap anak tu dilahirkan dengan karakter yang berbeza. So kita kena pasti dulu. Saya mula cakap macam, kita nak kena pasti apa sebenarnya dia punya karakter dan apa dia punya personality. Okay? Alright. So macam kita cakap tadi, ada anak yang suka buat terus arahan kita. Apa yang kita minta tolong dia terus buat. Ada yang tak. Ada yang suka, okay, puji dulu. Contohnya, alamak, baiknya anak mami. Cuba tolong mami buat ni sekejap. Lepas tu baru dia jalan. Baru dia bergerak buat. Ada tak? Ada kan? Okay. Itu maksudnya karakter dia suka dipuji terlebih dahulu sebelum kita nak minta tolong buat sesuatu. Ada pula yang suka diberikan masa dahulu. Apa maksudnya? Suka diberikan masa dulu. Ni maksudnya bila kita minta dia tolong buat sesuatu ataupun bila kita okay, kita kata kemas barang mainan ni. So dia akan kata kejap mami, kejap. So dia ambil time dulu. So kita pun bagi dekat dia masa. Kita cakap dia okay 5 minutes. Dalam masa 5 minit main dulu 5 minit. Lepas 5 minit kemas. So kita kena cakap macam tu. So bila anak tu dia dah cukup 5 minit, kita kena ajarkan, kena terapkan daripada kecil. Bila dah cukup 5 minit, kita kena cakap tadi kata bagi masa 5 minit kan. Ni dah 5 minit dah. Okay, jom kita kemas.
Macam tu. So kita macam at the same time kita ajak anak kita supaya dia menepati masa tu. Okay, bila dia kata okay dah lepas 5 minit dia akan buat. So kita kena cakap lah, tadi dah janji lepas 5 minit buat. So ini bila dia dah membesar, dia tahu dah. Macam kita kata okay dalam masa 5 minit kemas. So dia tahulah masa tu 5 minit dikemas. Okay. Okay, and then ada juga anak yang suka dirayu dahulu. Apa maksud anak yang suka dirayu dahulu ni? So ada jenis yang anak ni macam kita kata okay, bila kita cakap tolong kemas, dia tak buat. Lepas tu kita kena buat okay, apa ni contohlah kan, Haris, jomlah tolong mami kemas kejap. Apa kata tolong mami kemas kejap? Mungkin ada yang macam tu. Lepas tu dia pun okey lah. Contohlah kita kata alah mami penat lah. Apa kata kalau Haris tolong mami buat hari ni. Tolong mami kemas kejap hari ni. Ada yang suka dirayu macam tu. Dia tak suka dia macam kita macam arah-arah dia macam tu je. Ada juga. So yang karakter yang ketiga. So dia ada banyak jenis karakter. Betul, ada juga yang suka diberi arahan yang jelas dan teratur dulu. Maksudnya jangan bagi macam tolong kemas. Kita kena beritahu. Okey, kemas apa dulu? Kemas ni dulu. Apa ni dulu? Lepas tu buat apa? Itu yang suka bila kita beri specific guideline. Apa yang nak kena buat step by step. Ada juga yang suka kita buat macam tu. Maksudnya dia macam okey, dia tahulah lepas tu nak buat apa, lepas tu nak buat apa, lepas tu nak buat apa. Kan Haris kan? Bancu-bancu tadi. Okey. So ada banyak lagi. Ada banyak lagi jenis. So kalau ada siapa ibu-ibu apa yang kat dalam grup ni yang anak dah ada personality yang lain, cuba share dan apa yang korang buat supaya anak tu ikut. Supaya anak tu ikut, bila kita bagi arahan dia ikut. Apa yang korang buat. Okay. Okay. Setakat ni jelas kan? Sebabnya rasanya kat sini kebanyakannya dalam grup ni semua dah ada anak dah. Tak apa ada cucu. Okay. Alright. So cerita just nak highlight kat sini. So ibu bapa ramai yang sering mengadu tentang masalah anak dia. Ada yang kuat melawan, ada yang degil. Kita rasa lah kita rasa anak kita tu degil. And then tak suka belajar, selalu tak ada mood, tak fokus, kuat main gadget. Lepas tu emosi tak stabil, selalu merajuk atau meragam. Lepas tu tidur lambat, bangun lambat. Rasanya ini sampai orang dewasa yang anak yang dah meningkat remaja pun ada macam ni, tidur lambat, bangun lambat. Betul tak? Mesti ada punya dekat dalam dalam satu family tu mesti ada yang macam ni. Jadi suka tidur lambat, bangun lambat. Kan Ais kan? Kejap-kejap, Mami les kejap. Ais tengok. Sama Abang Dami. Kau pada? Abang, kau pada? Ada benda tutup aku. Ada tutup apa? Okey, kejap-kejap. Nanti Mami jawab. Ais tengok kat sana sekejap, okey? Okey, kita sambung. Okey, dekat sebelah ni, okey. Dekat sini actually adalah kita punya salah satu produk daripada produk Mami Hana. Kita cuma just nak highlight, okey. Daripada masalah yang kita selalu fikir ni, yang selalu kita rasa ada pada anak kita ni. So apa yang kita nak sebenarnya? Maksudnya outcome tu apa yang kita nak sebolehnya daripada anak kita. So kita kalau boleh nak cari sesuatu yang boleh memberikan ketenangan kepada anak kita supaya dia tak melawan. Dan dia meredakan stres. Stres ni boleh pada kita, kepada anak. Sebab bila anak kita stres, sebab kita asyik marah. Dan kita pula stres sebab anak kita tak dengar cakap kita. Nampak? Dua-dua stres. Lepas tu, kalau boleh kita nak untuk yang EQ, bahagian EQ ni. EQ ni lagi satu untuk mengawal emosi. Nak kawal emosi kedua-dua lah. Maksudnya daripada pihak ibu, ayah dan juga pihak anak juga. Untuk kawal emosi. Dan untuk bahagian IQ, kita nak merangsang fokus. Merangsang fokus dan kemudian perkembangan minda dan meningkatkan memori. Dan untuk fizikal, kita nak memperkasa imunisasi, membantu penghadaman, maksudnya tak adalah sembelit setiap hari. And then nak bantu penyerapan nutrien untuk mengembangkan struktur otak. Okay. Nampak tu antaranya. Okay. So apa feedback daripada ibu bapa yang ada menggunakan produk ni? Okay. So kita share untuk kebaikan Apa-apa saja produk kita share. Tak ada masalah. Okay. Alright. So untuk produk ini ada yang guna dia okay, kita bacalah apa customer ni dia punya feedback Okay, Allah akak terkejut betul sebab lepas 4 hari guna ni dekat anak dia nama Adi dah ada nampak perubahan dah. So budak darjah 1 dulu masuk sekolah lepas PKP mesti mengantuk sampai tidur kat dalam kelas.
Tapi yang ni cikgu budak ni beritahu kepada mak dia lepas homework sebelum ni homework tak pernah siap, tapi sekarang balik sekolah dah buka buku sendiri, segar cergas dalam kelas. Alhamdulillah. Nampak? Ini adalah yang terbaik daripada produk ni lah. Kalau ikutkan dia guna produk ni. So ini yang kita nak betul daripada anak kita kan. And then ada yang kedua pula, alhamdulillah senyum lebar dengan tengok respon daripada anak-anak. Ada anak tu umur 8 tahun, pukul 6 pagi dah bangun sembahyang subuh. Alhamdulillah. Lepas tu sebelum ni lihat nak kejut. Yang abang dia pula umur 10 tahun cakap tak ngantuk langsung dekat sekolah. Sebab dia guna untuk yang produk Hana tu. And then mengaji Quran waktu malam pun sekarang dah 2 helai dah. Alhamdulillah. Kalau dulu lepas helai terus cabut. Maksudnya dia punya energi tu ada. So insyaAllah lah dia akan jadi regular class. Okay, so kenapa agaknya dia boleh mendatangkan hasil yang bagus ni? Kenapa agaknya boleh mendatangkan hasil yang bagus? Kecil tak nampak muka cerita. Ni baru nampak muka. Tadi tak nampak. Okay, kenapa agaknya boleh mendatangkan hasil yang bagus daripada produk ni, daripada produk Hana ni? Okay, sebab satu, dekat dalam dia isi kandungan ni memang tak ada bahagian chemical. So kita ada susu kambing. Susu kambing ni makanan sunnah. Sebab makanan sunnah yang susu kambing ni memang dikenali untuk bantu perkembangan otak, bantu sistem pencernaan, baik untuk perkembangan tubuh badan, otot, tulang dan gigi anak-anak. Untuk probiotik ataupun kultur hidup. Bukan kultur hidup. Ini baik untuk kesihatan usus dan penghadaman. Tadi kan cakap kan untuk mendapatkan penghadaman yang baik. Dan untuk prebiotik, natural booster untuk imunisasi badan. Kemudian mudah serap vitamin dan mineral dalam pemakanan. Natural booster ni maksudnya kalau macam contoh ibu tu menyusukan anak, so ni bagus untuk dia. Ini memang bagus. Dan untuk vitamin C, bantu meningkatkan imunisasi, melawan virus dan bakteria. And ginkgo biloba pun ada kat dalam ni. Improve untuk kemampuan daya fikir, fungsi otak yang lebih efisien. Kemudian ada moringa oleifera, bantu kawal emosi dan redakan stres. Bantu kawal tahap gula dalam badan. Kemudian ada yang paling bagus adalah buah tamar. Di mana dia ni adalah makanan sunnah, natural energy booster, bantu sistem penghadaman dan bantu tekanan darah yang sihat. Okey, kita tengok lagi feedback lain. So ada feedback lain ni, nama anak dia Adam. So balik sekolah senyum lebar, bagi tahu dekat mak dia yang cikgu puji sebab dia dapat siapkan latihan dengan cepat. Sebelum ni mesti dia keluar kelas lepas 10 minit lambat yang last siapkan kerja. Alhamdulillah sejak seminggu amal Kak Hana ni senang sangat faham bila belajar sebab lebih fokus. Ini adalah feedback daripada anak dia sendiri. Bukan mak dia tak tahu. Mak dia bukan ada kat sekolah. Yang makan Hana ni anak dia. So anak dia lah yang bagi feedback ni pada mak dia sendiri. Okay, and then ada pula ni anak dia Alex. Dah seminggu dah makan Hana. Sekarang balik rumah je mesti buka buku sendiri. Tak payah suruh-suruh. Dulu kena paksa buat homework. Hari ni tak payah dah. Alhamdulillah. Bagus kan? Okay. Hana ni sesuai untuk siapa? Okay, bukan hanya untuk budak sekolah. Okay, dia boleh daripada umur 2 tahun ke atas. Ke atas ni maksudnya daripada pelajar, orang remaja, golongan belia, orang dewasa, warga emas pun boleh. Orang dewasa ni pula kalau untuk perempuan, ibu mengandung boleh makan, ibu menyusukan anak pun boleh makan. So dia sangat bagus. Okay, and then manfaat untuk dewasa dan warga emas. Ni ada tulis kat sini lah, kita highlight sikit kat sini. Untuk menguatkan jisim tubuh yang sihat, memperkasakan imunisasi, meningkatkan daya kepekaan, penumpuan dan ingatan, membantu sistem penghadaman dan memberikan tenaga. Itu yang kita nak kan. Sebab bila kita seharian buat kerja, kita penat. Kalau kerja kat office pun rasanya kita akan penat buat kerja. Mengadap je semua adalah kita akan gantung. Dulu masa cakap kerja pun macam tu juga. Buat kerja, tak pun kadang-kadang tiba-tiba macam dah relax kejap dah siap buat kerja tu macam alah mulalah ngantuk. So insyaAllah melalui asbab dengan makan Hana ni insyaAllah boleh berikan tenaga dan boleh meningkatkan kita punya fokus. Okay? Okay, ni next. Okay lah, kita share lagi 2 testimoni. Testimoni ni bagus sebab apa ini daripada real customer kita. Okay, so yang akak ni pula dia share, dia kata okay, dia kata best sangat. Sebelum ni anak dia nama Zara, bangun pukul 10 pagi, 12 tengah hari pun pernah. Sekarang ni pukul 7 dah siap nak mandi dan gosok gigi. Umur 4 tahun tu dah mula petah bercakap. Sebelum ni punyalah berak mulut walaupun pelat dan comel. Akak happy sangat dah. Dia happy sangat dapat borak dengan anak dia. Alhamdulillah. Okay.
And then yang lagi satu pula, akak ni dia puas hati sangat sebab dia nampak anak, lepas anak dia makan coklat ni, Hana ni lah. Nama anak dia Khalisha. Sebelum ni payah nak kejut bangun pagi, pergi sekolah kuliah, kena jerit baru nak gerak. Sekarang ni semua buat sendiri. Pukul 6 dah bangun, pukul 7 pagi dah siap nak pergi sekolah. Semua dah boleh buat sendiri dah. Alhamdulillah, ya Allah. Bagusnya. Bagus tak dia punya, dia punya kebaikan produk ni. Bagus kan dia punya kebaikan produk ni. Itulah. Sekejap. Sekejap ya. Mana ni? Tu. Minta kakak tolong bukakan saya. Dia memang bila mami dia live dia memang macam tu. Dia sebenarnya nak masuk kat dalam live ni sekali kalau boleh. Nampak tu tak memang suka kan orang Malaysia ni. Okay. So rasanya dah nampak kan? Okay. Tadi kita cakap pasal anak. Kenapa anak tak dengar cakap kan? So kita dah beritahu sebab dia punya karakter. Okay. So setiap orang anak berbeza dia punya karakter. Tapi sebab just nak bagi tahu lah sebab memang ada customer yang penggunaan daripada XL Hana. So dia orang dapat dia punya manfaat. So kat sini Cik nak share kebaikan produk tu. So seboleh-boleh sebab since kita pun dalam proses nak membesarkan anak, so apa kata kita bekalkan kepada anak makanan tambahan yang boleh bantu dia punya fizikal, mental, IQ dan EQ. Okay. Sebab tu Cik nak share sikit kat sini supaya orang tahu. Sebab kebanyakan orang tak tahu. Belum tahu lagi. So dia macam awareness lah. Kita just nak bagi tahu saja. Okay, so dah faham kan? Untuk anak-anak yang kita rasa macam lama deki lah tak dengar cakap. Okay, faham dulu anak punya karakter. Kemudian baru boleh cari cara dia tu. Kalau nak bantuan lain, boleh guna untuk makanan tambahan ni sebagai tambahan untuk bantu kita macam mana cara untuk membentuk anak kita ni. Okay, sebab dia daripada kecil kita kena dah start bentuk dia dah. So insyaAllah anak akan jadi anak yang cemerlang dan terbilang. Itu harapan semua mak bapak kan. Okay. So kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share kepada kawan-kawan, tag kawan-kawan. So manalah tahu ada yang sedang mencari cara. Sebab sekarang nak proses besarkan anak, mungkin anak dia ramai, agak susah sikit lah. Struggle sikit macam mana kan. So kalau ada caranya, so kita share, kita dapat pahala. Okay. So just share je lah. Alright, rasanya itu sahaja. Kalau ada apa-apa komen, just komen sahaja. Nanti Cik akan reply satu-satu. Dan kalau nak direct dengan Cik nanti Cik akan sediakan WhatsApp link. Okay? Alright, itu sahaja. Terima kasih sebab menonton. Apa dia Cik punya slot petang ni. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Okay? Alright, Assalamualaikum.